Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita masih menumpu pada bab 8, bahagian 8.2, hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, pengenalan. Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis merupakan kerajaan yang berdaulat. Setiap kerajaan ini telah berusaha memantapkan pemerintahan masing-masing dengan menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Hubungan tersebut terjalin dalam aspek diplomatik dan perdagangan. Terdapat 3 asas hubungan ini, iaitu keserumpunan, geografi dan agama. Okey, kita tengok asas hubungan. Tujuan pada peringkat awal pengasasan, setiap kerajaan menjalinkan hubungan luar kerana hendak memperkukuh kedaulatan. Pemerintahan telah menghantar utusan ke negeri Melayu yang lain bagi mendapatkan pengiktirafan kedaulatan kerajaan. Kestabilan dalam negeri kemudiannya mendorong pemerintah berusaha menjalinkan hubungan luar untuk kemakmuran negeri. Okey, kita tengok daripada pada segi keserumpunan, persamaan aspek bahasa dan budaya mendorong wujud hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Persamaan ini telah memudahkan interaksi sesama kerajaan dan setiap kerajaan bersikap toleransi dalam menerima amalan budaya kerajaan yang lain. Daripada segi geografi pula, sepadan antara negeri yang berjiran memudahkan hubungan. Antara tarikan perhubungan termasuklah hasil sumber alam dan sumber bumi. Sebagai contoh, sungai merupakan satu laluan yang amat penting sebagai perhubungan yang dikongsi secara bersama-sama antara negeri. Kepentingan sungai ini mendorong setiap negeri berusaha menjamin keselamatan laluan tersebut. Pembentukan pelabuhan di pinggir sungai ini telah menggalakkan hubungan dengan negeri berjiran dan kuasa luar. Dan yang ketiga, agama pula berlaku melalui penerimaan Islam oleh pemerintah. Diperkukuhkan dalam kegiatan keagamaan menerusi peranan ulama. Sebagai contoh, berkongsi institusi pendidikan agama menerusi kehadiran penuntut dari pelbagai wilayah. Jadi, asas hubungan ini daripada keserumpunan, geografi dan agama. Kita boleh lihat peta yang menunjukkan Sungai Linggi yang merupakan laluan penting perhubungan dan perdagangan serta kawasan pungutan cukai Kerajaan Negeri Sembilan. Kita tengok pula gambar yang bahagian kanan, bahagian atas, Pangkalan Alotok Pasar merupakan laluan perdagangan pelabuhan Kuala Kedah. Dan pembinaan Masjid Kampung Laut di tepi Sungai Kelantan membantu usaha penyebaran Islam dalam kalangan masyarakat tempatan dan pedagang luar. Kita tengok lagi gambar yang ketiga. Yang keempat, bangunan asal Masjid Kampung Laut kini telah dipindah ke Nilam Puri dan terus dipelihara dan pelihara. Kita tengok pula hubungan diplomatik. Cara jalinan hubungan diplomatik terbahagi kepada 3. Yang pertama, pengiktirafan. Yang kedua, pertahanan. Dan yang ketiga, perkahwinan. Pengiktirafan adalah mengabsahkan sultan sebagai pemerintah. Hal ini mewujudkan hubungan antara kerajaan berdaulat yang mempunyai taraf yang sama. Pada abad ke-15, Sultan Mahmud Shah mengiktiraf Kerajaan Kedah mengakui pertuanan Sultan Melaka. Pada tahun 1775 pula, Terengganu mengiktiraf Kerajaan Kelantan yang telah disatukan oleh pemerintahan Long Yunus. Okey, kita tengok pula yang kedua, daripada aspek pertahanan, iaitu aspek penting dalam memastikan kelangsungan sesebuah kerajaan dapat mengekalkan kedaulatan sesebuah kerajaan daripada campur tangan kuasa asing. Sebagai contoh, Long Yunus mendapat bantuan ketenteraan daripada Kerajaan Terengganu dan Kerajaan Reman di Hulu Perak dalam usaha untuk menyatukan Kelantan. Manakala pelantikan Long Gafar dari Kerajaan Reman sebagai Perdana Menteri Kelantan merangkap Panglima Perang telah membantu mengekalkan keamanan di Kelantan. Jadi betapa pentingnya hubungan diplomatik ini. Daripada yang ketiga pula, perkahwinan. Perkahwinan diraja antara sesebuah kerajaan merupakan amalan tradisi kerajaan negeri-negeri Melayu. Perkahwinan diraja akan mengukuhkan hubungan dan menjamin kedaulatan sesebuah negara. Sebagai contoh, Onang Kening iaitu Puteri Kelantan dikahwinkan dengan Sultan Mahmud Shah dari Melaka. Hasil perkahwinan ini melahirkan Raja Muzaffar yang kemudiannya menjadi Sultan Perak yang pertama.
Yang kedua, Cikgu Wan iaitu Puteri Long Yunus dikahwinkan dengan Tengku Muhammad iaitu putera Sultan Terengganu. Dan yang ketiga, Raja Perlis iaitu Raja Said Hussein berkahwin dengan Tengku Nur Aisyah iaitu cucunda kepada Sultan Abdullah Mukarram Shah iaitu Sultan Kedah ke-20. Jadi hubungan diplomatik amat penting bagi mengekalkan kedaulatan sesebuah negeri daripada ancaman kuasa luar dan mengukuhkan kerajaan tersebut. Okey, kita tengok pula hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan terbahagi kepada dua iaitu pelabuhan dan barang dagangan. Daripada segi pelabuhan, hubungan berlaku melalui aktiviti perdagangan di pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi asas kepada pembentukan hubungan dengan pedagang tempatan seperti Melaka, Perak dan Johor serta pedagang luar dari Siam, China, Arab dan Kemboja. Kedah, kita tengok. Pelabuhannya terletak di pangkalan Lembah Bujang, iaitu pangkalan Kuala Merbuk terletak di Sungai Merbuk. Kedua, pangkalan Kuala Muda di Sungai Muda. Dan Sultan Muhammad Jiwa telah memperkemaskan penggunaan mata wang Kedah di pelabuhan. Okey, manakala Kelantan, pelabuhannya terletak di pangkalan Galo yang dibina di Sungai Kelantan. Perlis, pelabuhan di Kuala Perlis dan Pekan Kanggar yang terletak di pertemuan cabang anak sungai Perlis yang menjadi tempat pertemuan pedagang. Manakala Negeri Sembilan terletak di pangkalan di Sungai Linggi. Pedagang rembang menguasai aktiviti perdagangan dengan pedagang luar. Okey, dari segi barang dagangan pula, kekayaan hasil bumi dan kepelbagaian jenis barang dagangan menjadi tarikan pedagang tempatan dan dari luar alam Melayu. Keperluan terhadap barang dagangan ini mendorong berlakunya hubungan perdagangan antara pedagang. Okey, sebagai contoh, barang dagangan daripada Kedah iaitu beras, garam, damar, kapur barus dan emas urat. Perak dan Melaka membawa barang dagangan seperti arang kayu, papan dan ikan kering. Kedah juga pembekal gading dan gajah bagi perdagangan interportnya. Manakala Kelantan, barang dagangannya seperti emas dan dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar Kepulauan Melayu. Perlis pula, barang dagangannya seperti beras dan biji timah dan hubungannya terjalin dengan negeri jiran dan Siam. Dan akhir sekali Negeri Sembilan, barang dagangannya seperti biji timah, sirih, kayu gaharu dan kapur. Dan hubungannya berlaku aktiviti perdagangan dengan Johor dan Melaka. Okey, kesimpulannya, Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis telah menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Hubungan diplomatik dan perdagangan menjamin kedaulatan kerajaan-kerajaan ini kekal hingga kini. Hubungan perdagangan pula telah menyumbang kepada kemakmuran dan perkembangan kerajaan. Jadi, amat penting untuk sesebuah negara menjaga hubungan yang baik dengan negara lain bagi menjamin kedaulatan dan keselamatan negara. Okey, penutup. Bagi keseluruhan, bab 8 ini membincangkan pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis yang merupakan penerusan kegemilangan Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan-kerajaan ini telah berusaha meneruskan kedaulatan masing-masing dari ancaman luar melalui hubungan diplomatik dan perdagangan. Kegemilangan kerajaan-kerajaan ini dapat dilihat dari aspek warisan serta keunikan yang masih kekal hingga hari ini. Sekian, terima kasih dan kita akan bersambung ke bab seterusnya. Jadi cikgu harap awak semua faham mengenai bahagian bab ini.